Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam sesi PDP online. Hari ini kita akan sambung lagi untuk bahagian keempat pengurusan kredit dan hutang untuk bab 3 matematik pengguna bagi KSSM tingkatan 3. Untuk objektif pembelajaran pada kali ini, diharapkan murid dapat mengira jumlah bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran dengan pelbagai kadar faedah dan tempoh pinjaman yang berbeza. Bagaimanakah anda mengira bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran? Setiap pinjaman akan dikenakan faedah ke atas pinjaman dari tarikh pinjaman itu dilakukan. Terdapat dua jenis kadar pengiraan faedah pinjaman, iaitu faedah kadar sama rata dan juga faedah atas baki. Baki pinjaman wujud setelah menolak bayaran pendahuluan dan ditambah dengan jumlah faedah yang dikenakan. Ansuran bulanan pula ialah jumlah amount yang dibayar oleh peminjam kepada pihak bank setiap bulan bagi menjelaskan baki pinjaman. Faedah sama rata. Dalam kaedah faedah sama rata, kadar faedah akan dikira pada jumlah pinjaman asal sepanjang tempoh pinjaman. Jadi jumlah faedah yang dikenakan setiap bulan adalah tetap. Mari kita lihat untuk contoh 18 yang berikut. Puan Lim membeli sebuah kereta bernilai RM80,000 secara kredit. Beliau membayar bayaran pendahuluan sebanyak 10% dan bakinya dibayar secara ansuran. Kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank ialah 4% setahun. Berapakah jumlah bayaran balik dan bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Puan Lim? Untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu kita akan mendapatkan jumlah pinjaman, iaitu harga belian tolak daripada bayaran pendahuluan yang telah dibuat terlebih dahulu, iaitu RM80,000 tolak 10% ataupun RM8,000 sama dengan RM72,000. Itu adalah jumlah pinjaman Puan Lim. Dan seterusnya untuk menentukan faedah untuk 6 tahun, kita akan gunakan rumus I, iaitu faedah, sama dengan P darab R darab T. Prinsipal kita akan menggunakan nilai jumlah pinjaman, R akan mengambil nilai kadar 4% setahun dan tempohnya adalah 6 tahun. Iaitu faedah selama 6 tahun adalah RM17,280. Dan seterusnya untuk mendapatkan jumlah bayaran balik, kita akan jumlahkan jumlah pinjaman tambah dengan faedah selama 6 tahun sama dengan RM89,280. Bayaran ansuran bulanan pula, kita akan bahagikan jumlah bayaran balik terhadap 72 bulan, iaitu selama 6 tahun. Maka sebulan Puan Lim perlu membayar sebanyak RM1,240. Contoh 19. Encik Azlan membuat pinjaman peribadi sebanyak RM10,000 dari Bank Mulia dengan kadar faedah 4% setahun. Tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun. Berapakah ansuran bulanan yang akan dibayar oleh Encik Azlan? Untuk mendapatkan ansuran bulanan yang akan dibayar, kita akan menggunakan rumus A sama dengan P tambah PRT, iaitu jumlah bayaran balik adalah sama dengan pinjaman tambah dengan faedah. Maka nilai pinjamannya adalah RM10,000, kadar faedahnya 4% dan tempohnya 7 tahun. Kita akan masukkan nilainya ke dalam persamaan tersebut. Maka jumlah bayaran baliknya adalah RM12,800. Maka untuk mendapatkan ansuran bulanan, kita akan bahagikan kepada 7 tahun didarab dengan 12 bulan,
maka RM12.800 bahagi 84 bulan sama dengan RM152.38. Itulah jumlah ansuran bulanan yang akan dibayar oleh Encik Azlan. Faedah atas baki. Selain daripada faedah sama rata, bank juga menawarkan faedah atas baki untuk sesetengah jenis pinjaman. Dalam kadar faedah atas baki, jumlah faedah setiap bulan yang dikenakan ke atas pinjaman bergantung kepada jumlah baki pinjaman pada bulan tersebut. Oleh kerana terdapat bayaran ansuran setiap bulan, jumlah baki pinjaman akan berkurangan dan dengan itu, jumlah faedah untuk setiap bulan juga akan berkurangan. Namun perlu diingatkan, bahawa untuk setiap ansuran yang dibayar setiap bulan, keutamaan diberikan kepada untuk menjelaskan jumlah faedah pada bulan tersebut dan bakinya digunakan untuk menjelaskan baki jumlah pinjaman. Contoh 20. Encik Harith membuat pinjaman pribadi sebanyak RM10,000 dari Bank Mulia dengan kadar faedah 6% atas baki. Tempoh bayaran balik adalah 7 tahun manakala ansuran bulanannya adalah sebanyak RM150. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Encik Harith bagi 3 bulan pertama. Maka untuk penyelesaiannya kita akan membuat pengiraan untuk setiap bulan. Bermula daripada bulan yang pertama, kita dapatkan dahulu faedah bulan pertama menggunakan rumus I sama dengan PRT, di mana pinjamannya adalah RM10,000 dengan kadar faedah 6%, kita gunakan nilai 6/100 dan tempohnya adalah untuk bulan yang pertama 1/12, iaitu 1 bulan per dengan 12 bulan selama setahun. Maka faedah pada bulan pertama adalah RM50. Jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama, kita akan tambahkan jumlah pinjaman RM10,000 tambah dengan 50 faedahnya, RM50 faedahnya. Maka bersamaan jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama adalah RM10,000 dan RM50. Maka baki selepas bayaran ansuran pertama, kita akan tolakkan RM10,050 tolak RM150. Maka baki yang akan dibawa ke bulan hadapan adalah RM9,900. Seterusnya kita akan buat pengiraan menggunakan kaedah yang sama untuk bulan yang kedua. Dengan jumlah baki pinjaman yang dibawa daripada bulan Januari adalah RM9,900, itu akan menjadi baki hutang ataupun pinjaman pada bulan kedua. Maka menggunakan rumus yang sama, I sama dengan PRT, pinjamannya adalah RM9,900 darab dengan 6% ataupun 6/100 darab 1/12, iaitu 1 bulan daripada 12 bulan selama setahun, maka faedah bulan kedua adalah RM49,50. Maka dengan itu jumlah pinjaman bagi akhir bulan kedua kita akan tambahkan RM9,900 dan RM49,50. Maka jumlah pinjaman pada akhir bulan kedua adalah RM9,949,50. Oleh yang demikian, bila kita buat penolakan selepas bayaran ansuran pada bulan yang kedua, nilai pinjamannya berkurang kepada RM9,799,50, yang mana nilai ini kita akan bawa juga sebagai baki pinjaman pada bulan yang ketiga. Untuk bulan yang ketiga, menggunakan nilai yang sama daripada baki pada bulan kedua RM9,799,50, kita akan dapatkan faedah bulan ketiga menggunakan rumus yang sama. Faedah bulan ketiga adalah RM49. Maka kita akan jumlahkan pinjaman bagi akhir bulan ketiga RM9,799,50 tambah kepada RM49 sama dengan RM9,848,50. Maka kita akan tolakkan dengan ansuran RM150 pada bulan ketiga
maka baki selepas bayaran ansuran pada bulan ketiga adalah RM9,698.50. Maka jumlah faedah yang dibayar bagi tempoh 3 bulan adalah RM50 faedah pada bulan pertama, RM49.50 adalah faedah pada bulan kedua, manakala RM49 adalah faedah pada bulan ketiga. Jumlah faedah pada 3 bulan pertama adalah RM148.50. Berikut adalah latihan pengukuhan. Cuba murid jawab soalan yang berikut. Soalan yang mirip kepada contoh 19. Encik Ramlan membuat pinjaman peribadi sebanyak RM8,000 dari bank bahagia dengan kadar faedah 5% setahun. Tempoh bayaran balik adalah selama 6 tahun. Jadi, cikgu mahu murid cuba jawab soalan yang berikut menggunakan kaedah yang sama yang ditunjukkan dalam contoh 19. Nanti boleh rujuk, rewindkan video ini dan lihat bagaimana kaedah menyelesaikan soalan contoh 19 dan cuba aplikasikan untuk menyelesaikan soalan yang berikut. Untuk soalan yang berikut, sila rujuk contoh 20 sebagai panduan jalan kerjanya, di mana Puan Halimah membuat pinjaman peribadi sebanyak RM8,000 juga dari bank bahagia dengan kadar faedah 5% atas baki. Tempoh bayaran balik adalah selama 6 tahun, manakala ansuran bulanannya adalah RM130. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Puan Halimah bagi 3 bulan yang pertama. Cuba menggunakan contoh 20 tersebut untuk menyelesaikan soalan latihan pengukuhan yang berikut. Sekian dulu untuk kali ini. Sampai berjumpa lagi untuk sesi PDP online yang akan datang. Semoga semua murid dapat memahami penerangan yang dibuat dalam sesi kali ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.